dengan ilmu fardu ain. Ulama sebut ilmu fardu ain ni ilmu yang nak menyempurnakan iman dan juga Islam kita. Apa sahaja berkaitan dengan kesempurnaan iman dan juga Islam kita klasifikasikan sebagai ilmu fardu ain. Maknanya ilmu yang berkaitan dengan percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat. Dan itu iman. Islam pula ilmu yang berkaitan dengan solat, ilmu yang berkaitan dengan puasa. Maknanya basic-basic kita kena tahu. Tidak mendalami pun tak apa, tak ada masalah. Cuma basic kita kena tahu. Itu yang disifatkan sebagai ilmu fardu ain. Kerana talabul ilmu fardhatun ala kulli muslim. Nabi sebut belajar ilmu ni merupakan suatu fardhah ala kulli muslim. Suatu kewajipan kepada setiap muslim. Bagi mereka yang mengaku beriman, dia kena belajar ilmu. Dan ulama sebut talabul ilmu di sini, tuntut ilmu untuk tidak tuntut ilmu agama. Merupakan fardu kepada kita untuk kita sebagai mereka yang mengaku muslim dengan agama Islam ni lah. Jangan kita rasa tak ada masa gitu tak. Kuliah pun rasa macam tak habis nak study, nak belajar agama lagi. Tidak, maknanya ada sepadan dengan apa yang kita buat kelas itu. Cuba susun tiap satu, cuba susun model-model agar ianya menepati kehendak yang dituntut dalam agama syariat kita. Kita nak tahu berkaitan dengan solat, semaya, puasa dan sebagainya. Maknanya kelas kena buat juga berkaitan dengan fiqh, kena sebut juga. Untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena sebut juga pengajian yang berkaitan dengan ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita belajar ni menyempurnakan iman kan. Semakin kenal semakin cinta, semakin tahu bahawasanya kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmu fardu ain sebagaimana yang disebut tadi untuk menyempurnakan iman dan juga Islam. Bagaimana yang disebut dalam hadis malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersedengar hadis juga. Hadis dalam hadis 10 ada, hadis yang kedua tu silahkan. Disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada seorang lelaki mari dalam keadaan syadidul bayad. Nampak putih sungguh-sungguh, pakai baju putih. Rambutnya sangat hitam. Hitam sungguh-sungguh, bajunya putih. Dan tidak nampak kepada orang tersebut kesan dia ni mari jauh. Maknanya kesan musafir tak ada pada lelaki tersebut. Lalu dia mari melintasi para sahabat yang ramai-ramai, dia dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lagu lucu. Maknanya bertempuh lutut dia dengan lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya serta gitu tak? Dekatnya. Dan tangan dia letak atas paha dia. Ya Muhammad, akhbarani anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku, ceritakan kepada aku tentang Islam. Antashhadu an la ilaha illallah, sebut apa tu? Terus sebut sadaqata. Mula-mula dia tanya, dia kata betul-betul. Jadi sahabat tanya pak. Saat ni tanya pas ayat betul pun macam dia tahu dah. Tanya tak tahu kan. Dia pun tanya lagi. Ya Muhammad, akhbarani anil iman. Kabarkan kepada aku tentang iman. Nabi pun sebut beriman sekian. Sadaqata. Sadaqata dia tu. Ingat persoalan yang kedua ni dia tak tahu. Tak. Lepas tu ihsan pula sadaqata. Jadi sahabat pelik. Dia dah mari mula-mula tak nampak pelik dah. Tak. Mari dengan jubah comel model. Maknanya gosok nanti nampak ni. Saya ni. Tak nampak pun kesan muka sakit. Hitam molek, rambut baju putih molek. Tak baju gaya lah kalau kita kan. Maknanya balik jadi sahabat pun bakal tanya, siapa dia tu nampak pelik. Tanya-tanya lepas tu royak betul. Tanya-tanya lepas tu royak betul. Nabi bersebut itulah malaikat. Dan iman yang Islam tersebut lah, yang disebut dalam hadis tersebut merupakan asas kepada agama kita yang sepatutnya kita kena tahu. Tak mendalami tak ada masalah. Yang penting kita tahu dari sudut asasnya. Sesungguhnya aku telah melihat dalam Injil Nabi Isa AS ada disebut mulai seorang mayat diletakkan di atas keranda sampai mayat itu diletakkan di tepi kuburnya, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Yang pertama sekali ialah, wahai hamba-Ku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, iaitu anggota badanmu, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandangan-Ku, hati engkau, walaupun hanya 1 saat. Ini soalan pertama ni. Ada 40 soalan kesemuanya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermula daripada kita ni masuk keranda nak pergi ke kubur ni. Allah Subhanahu Wa Taala yang tanya ada 40 soalan. Soalan yang mula-mula Allah Subhanahu Wa Taala tanya,
Kenapakah kamu ni panjang tahun duduk bersih tepat pandangan manusia kepada kamu, tapi kamu tidak cuba untuk membersihkan dan untuk baiki penyakit yang ada dalam hati kamu, yang mana dalam hati tersebut sebenarnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhwat kita lah, tak? Maknanya kita make up juga, tapi dalaman kita kena make up juga, tak? Kena make up juga. Maknanya kita kena bersih juga. Mencari pelorok-pelorok yang boleh membersihkan segala kejahatan, kekurangan, kelemahan, maksiat yang kita buat sebelum daripada ni. Bagaimana kita boleh beli alat make up yang mahal-mahal. Ikhwah begitu juga dah. Tak? Ambil hati. Maknanya masing-masing kena jaga. Dia tidak tengok akhwat saja, ikhwah pun Allah SWT tengok belakang. Maknanya yang paling penting sebenarnya, kita kena baiki tempat ni dulu, sebab tempat ini merupakan tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat jatuh pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang zuru ila suarikum wala ajsamikum, walakinna Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tak. Pengurusi kita pun baca masa majlis hari tu. Jadi pakat-pakat beki lah. Anak sebut pun anak pilih pakat beki lah, maknanya tidak kata kepada sahabat saja. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu lalu dia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada selain daripada-Ku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsan Allah. Sepatutnya kita sedar. Tak? Kenapa kita ni nak tunjuk ke manusia, dia nak tunjuk kepada makhluk je. Pakaian kita cantik-cantik, tak? Alat kita, alatnya comel-comel, mahal-mahal, headset kita paling mahal sekali, supaya manusia tengok, manusia ni sanjungi kita. Tapi kita tidak cuba baiki tempat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok ni dalam hati tu. Padahal kamu ni dikelilingi oleh ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa yang kita hidup hari-hari, nyawa Allah, udara Allah. Mata yang kita tengok ni mata Allah, kita pinjam je. Telinga Allah, kesemuanya anggota kita ni adalah hasil daripada ihsan Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya tak layak untuk kita ni nak tunjuk kepada manusia, walaupun apa sekalipun. Kita sepatutnya jadi semakin husni, semakin takut, disebabkan banyaknya rahmat ataupun ihsan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi pakat-pakat muhasabah lah. Ada masalah kita sebenarnya dituntut supaya pakai comel-comel. Cuma kita kena pandai bersyukur dan pastikan kita guna tu bukan untuk buat maksiat. Tak. Kalau pakai besar-besar pun kita pastikan supaya kita guna untuk Islam, dia ada sumbangan. Tak. Buat program jari-jari tu maknanya tapak jari-jari itu payah penting kan. Betul tak? Baik, nasihat yang ke-8. Ada sikit lagi. Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Allah SWT menempelak kita tuli tu. Tak. Nasihat yang ke-8. Ilmu sahaja belum memberi manfaat akan engkau. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amal ialah gila, dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Ilmu ada tapi tidak beramal, seumpama orang gila. Sumpah ya? Tak. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Beramal rajin dah tapi tak ada ilmu, sia-sia. Sumpah 2 kali 5 saja. Seumpama orang solat sepanjang malam, solat kita je, solat tapi air semaya tak ambil pun. Maknanya sia-sia sebab tak ada ilmu. Nak beramal tak ada ilmu. Maknanya ilmu kena ada, dan yang penting daripada itu ialah kita kena beramal dengan ilmu tersebut. Saya rasa kita dah banyak menyebut berkaitan dengan ilmu dan juga amal ni dalam nasihat-nasihat sebelum pada ni. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau dari perbuatan maksiat dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat. Ada ilmu pun banyak lagi, ramai lagi orang yang buat maksiat, buat taat. Kita boleh tengok betapa ramai orang yang memegang ijazah, memegang PhD, master, buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya ilmu yang dia miliki dia tidak amalkan, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Maknanya ada ilmu banyak-banyak, kalau tidak beramal, maka ilmu tersebut tidak mampu untuk menjauhkan kita daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat nanti. Baik bagi mereka yang tidak beramal dengan ilmu, pertama. Yang kedua, bagi mereka yang tidak membuat pembetulan, maknanya tidak muhasabah, tidak baiki, tidak bertaubat dengan kelemahan, ketelanjuran yang dia buat. Pertama, dia tidak beramal dengan ilmu. Yang kedua, dia tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan. Bagi golongan tersebut, 2 golongan ni, pada hari akhirat kelak,
nanti dia akan sebut Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Maksudnya, wahai Tuhan kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dahulu, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk kami beramal saleh. Hari akhirat baru buka mata dia, minta merayu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Tuhan kami, tahu dah dia kata, kami dengar dah segalanya, maka kembalikanlah kami ke muka bumi untuk kami buat amalan soleh. Di hari akhirat baru menyesal, baru minta untuk hidup semula di muka bumi, baru sedar untuk buat amal kebajikan. Jadi untuk mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala jawab, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana sedangkan engkau baru sahaja datang dari sini? Baru je mari, minta klik semula. Baru je mari. Dia orang bodoh. Kita lah. Kalau pasal santai mana orang bodoh, baru mari nak klik semula. Baru dah sampai nak klik semula. Allahumma. Tak kita suka-suka juga, tapi sepatutnya kita rasa tertampar dengan nasihat yang disebut oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kita kena belajar dengan ilmu yang kita miliki. Dan yang kedua, kita kena buat pembetulan, kita kena baiki. Orang Islam ni dia tak boleh masuk lubang yang sama 2 kali. Hanya kita buat kesilapan, kalau boleh kesilapan sama kita tidak ulang lah. Nabi Muhammad ni, Nabi, kita baca dasar di mana dia telah mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Tapi la inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yawmin 100 marrah. Nabi sebut, aku ni beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap hari 100 kali. Nabi istighfar 100 kali sehari. Nabi tak kau dah masuk syurga. Jadi kita tak tahu gimana lagi ni, syurga ke neraka, tapi jangan sangat kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon ampun di atas segala kelemahan dan kekurangan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kita, insya-Allah. Kita baca lagi untuk mungkin yang terakhir, nasihat yang ke-9. Nasihat yang ke-9, tinggikan hemahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Yang pertama, tinggilah hemahmu, tinggikan hemahmu. Yang kedua, lawanlah nafsumu. Dan yang ketiga, buatlah bekalan akhirat. Wahai anakku yang tercinta, jadikanlah hemahmu itu dalam meningkatkan rohanimu, dan jadikanlah segala kegagalan itu berada di hawa nafsumu, dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu, kerana tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur sentiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sesekali engkau datang ke sana tanpa bekalan. Maknanya kita kena sentiasa top up rohani kita, kena baiki, kena upgrade. Dan kalau berlaku pertembungan antara iman dan nafsu, kita kena pastikan yang kalahnya adalah hawa nafsu, yang menangnya adalah iman kita. Iman ni dua nak tembok dia, nak lawan dia. Hawa nafsu pun nak lawan dia, syaitan pun nak lawan dia. Jadi kita kena pastikan setiap kali perlawanan berlaku, kemenangan adalah di pihak iman, dan yang tumpas, yang kalah adalah hawa nafsu dan juga syaitan yang menggoda. Jadi kita kena datang dengan bekalan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bekalannya adalah ibadah dan juga taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita itu tidak ubah laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Maka fikirlah baik-baik untuk dirimu, dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan, irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau kita seumpama burung, kita terbang tinggi-tinggi, malahan terbang dalam keadaan riang gembira, bila mana kita mendengar seruan, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan diredai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohonan surga yang tinggi. Ini seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggalkan dunia. Artinya kita sambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat pula. Tak takut untuk mati, kerana kita telah ada persiapan dan juga bekalan. Kita nak masuk syurga, sebagaimana yang berlaku kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ni, Nabi kita bersabda, ihtazza 'arsyur rahmani
min mauti Sa'd bin Mu'az. Telah bergegar arasy